أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu lagi pada bahagian yang kedua dalam video ini, sambungan bagi kupasan kitab At-Tawakkul karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau pada video yang pertama, video yang lalu kita dah sentuh tentang mukaddimah kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, maka pada kali ini kita nak sentuh tentang fasal yang pertama dalam kitab tersebut yang ada hubungan ataupun kaitan dengan kelebihan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fasal yang pertama, kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh dia membahagikan fasal yang pertama tentang kelebihan tawakal kepada dua bahagian. Pertama adalah berkaitan dengan kelebihan tawakal menurut Al-Quranul Karim, manakala yang kedua adalah kelebihan tawakal menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam video bahagian yang kedua ini kita nak sentuh, kita berikan tumpuan kepada tawakal menurut Al-Quranul Karim. Dalam pasal yang pertama, bab yang pertama, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan yang tawakal adalah di antara ibadah hati yang paling mulia ataupun yang paling utama. Bahkan beliau menukil sebahagian pandangan para ulama silam kita yang mengatakan yang tawakal ni adalah nisfuddin, adalah separuh agama. Bahkan beliau menegaskan yang seorang Muslim ni amat memerlukan kepada tawakal, terutama sekali dalam urusan rezeki. Beliau mengatakan yang urusan rezeki ini selalu difikirkan oleh ramai di kalangan manusia, baik orang yang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Bahkan sebahagian di kalangan kita, sebahagian di kalangan manusia, mereka bekerja siang dan malam, meletihkan badan mereka, memenatkan badan mereka demi untuk mencari rezeki. Dan Syekh juga menegur pendekatan yang digunakan oleh sebahagian di kalangan manusia yang mana kerana mereka memikirkan tentang rezeki, sebahagian di kalangan mereka menggunakan ataupun mereka sanggup untuk memakan daripada sumber yang haram seperti riba dan yang lain-lain kerana memikirkan tentang rezeki. Mereka memikirkan rezeki mereka selepas mereka dalam keadaan sakit ataupun kalau sekiranya hilang pekerjaan ataupun selepas kematian mereka, apa yang akan berlaku kepada anak-anak mereka. Kadang-kadang mereka akan menggunakan ataupun memakan daripada sumber-sumber yang haram. Dan ini semua menunjukkan yang manusia, baik yang Islam ataupun yang bukan Islam, mereka amat memikirkan tentang urusan rezeki. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyambung perbahasannya berkaitan dengan kelebihan tawakal menurut Al-Quranul Karim. Menurut pemerhatian beliau, di sana ada beberapa bukti ataupun petanda yang menunjukkan yang Al-Quran ini dia melihat tawakal sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang ada kelebihannya. Dan di antara buktinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi according to Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memerintahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan benda tersebut adalah benda yang penting, melainkan benda tersebut adalah benda yang mempunyai keutamaan. Jadi sebahagian di kalangan ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal termasuk dalam ayat-ayat Makkiyah dan ada pula ayat-ayat Madaniyah. Yang dimaksudkan dengan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Manakala yang dimaksudkan dengan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagai contoh, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau menukil sepotong ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 58. Sebagaimana yang tertera dekat slide ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, iaitu bertawakallah kepada yang hidup yang tidak mati. Kepada yang hidup dekat sini refers tu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, Nabi SAW amat memerlukan kepada tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada waktu-waktu yang mana orang-orang di kalangan orang-orang non-Muslim pada ketika itu yang mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan sebahagian di kalangan mereka mengejek Nabi SAW. Sebahagian di kalangan mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga melukakan hati Nabi SAW. Maka pada detik-detik tersebut Nabi SAW amat memerlukan kepada tawakal, iaitu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut Syekh juga, walaupun perintah ini adalah perintah yang dikhususkan kepada Nabi SAW, tetapi menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, bila ada perintah kepada Nabi SAW untuk bertawakal, itu juga menunjukkan perintah tersebut terkena juga ataupun merangkumi orang-orang Islam yang lain. Umat Nabi SAW juga diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti yang kedua ataupun tanda yang kedua yang menunjukkan tentang kelebihan tawakal menurut Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak ayat berkaitan dengan isu ini. Salah satu ayat yang dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah surah Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kan? Sungguhnya orang-orang yang beriman ini apabila diingatkan berkaitan dengan Allah, maka gebentarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi dalam ayat ini kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, tawakal itu dijadikan sebagai ciri-ciri asas bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti ataupun petanda yang ketiga menunjukkan tentang kelebihan tawakal dalam Al-Quranul Karim adalah tawakal ni adalah akhlak kesemua para rasul. Ada banyak ayat di sana dalam Al-Quran yang menyentuh tentang tawakal para rasul. Ada yang dikaitkan dengan Nabi Nuh alaihi salam, ada yang dikaitkan dengan Nabi Hud alaihi salam, ada pula Nabi Ibrahim alaihi salam, ada Nabi Shu'aib alaihi salam, ada juga yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Salah satu ayat yang dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah surah Hud ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum." Yang terjemahnya, sungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan juga Rabb kamu. Kan ini dikaitkan dengan Nabi Hud alaihi salam. Petanda ataupun bukti yang keempat yang menunjukkan tentang kelebihan tawakal menurut Al-Quranul Karim adalah Allah Subhanahu Wa Taala mencintai golongan yang bertawakal. Dalam surah Ali Imran ayat 159, saya nak berikan perhatian kepada penghujung ayat ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, derajat manakah yang lebih tinggi daripada derajat seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Derajat manakah yang lebih tinggi daripada derajat seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebagai rumusan bagi video bahagian yang kedua ini, di sana ada banyak bukti ataupun petanda dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang kelebihan tawakal. Saya rumuskan, yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Muhammad SAW agar bertawakal. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah bertawakal merupakan akhlak kesemua para rasul. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala mencintai golongan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam video bahagian yang seterusnya, saya akan kupaskan tentang kelebihan tawakal menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya buat bahagian yang kedua ini. InsyaAllah kita bertemu pada video yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.